first thing first. Masa korang kat sana nanti, korang akan terfikirlah, kat sana aku nak pakai roaming ke ataupun aku boleh beli SIM card dekat sana. Actually, you can do both. If let's say korang selalu pergi overseas, you can stick with your roaming if you wanted to. Ataupun dekat sana nanti, korang akan nampak lah ada kios-kios yang jual SIM card. Ada sesetengah orang dia akan pakai pocket wifi, bergantung kepada pocket wifi apa yang korang suka lah, and sesuai dengan bajet korang. So macam aku, dah sampai airport, kita orang tak sempat lagi nak beli SIM card, sebab dia orang kata beli SIM card tu dekat airport banyak choice kan. So for me, kita orang tak sempat sebab kita orang tak tahu bas kat mana, nak tunggu luggage lambat lagi and all. So kita orang sampai hotel, baru sampai hotel, then only we find SIM card apa yang nak kena beli. Okay, so aku ada buat survey lah dekat my friends yang at the same time pergi tanya dia orang pakai apa, and then tanya dekat Mutawif, and then few of my friends are Mutawif as well. So aku tanya dia which are the best SIM card yang macam mana, yang boleh tampung kita punya penggunaan internet dekat sana sepanjang kita berada di umrah. Okay, so apa yang aku beli is this SIM card. Tak tahu lah nampak ke tak. Wait, nampak tak? Nampak tak? Nama dia STC. STC SIM card ni, kalau kat sana, STC ni macam Axis lah. Mana-mana kau pergi, sama ada dekat Mekah ataupun Madinah, kau akan dapat line. Line dia sangat laju. Alhamdulillah, okay. Dia ada beberapa package. Aku rasa package yang untuk 2 minggu, memang ngam-ngam lah. Memang terbaik lah untuk sepanjang kita ada kat sana is, kau ambil yang 70 rial. 70 rial tu harga dia orang lah, tapi dia ada macam tax apa tak, total is 80 rial. You can get 18 GB for 2 minggu. Tapi macam aku ni macam heavy user sikit of internet. So untuk heavy user of internet, kau boleh pakai harga dia 100 rial untuk 45 gig. So aku pakai 100 rial untuk 45 gig. Dia last for 1 month. Okay, last for sebulan. Dia prepaid and everything. Kalau let's say kalau rasa 70 rial tu tak cukup untuk 18 gig tu, korang boleh as well top up. Pergi dekat kedai sana, dia orang ada buka kios-kios. Macam aku punya kios ni, dia betul-betul dekat belakang hotel aku. Jalan sikit kat belakang hotel ada jual. So kita kena register. Untuk registration, kalau let's say korang pakai Mutawif, some of the mobile company requires you to have passport. Macam STC ni dia tak perlu passport. Kita kan nanti ada bawa kita punya kopi visa kan. So kita akan guna visa kita sahaja untuk buat registration SIM card dekat Madinah. Tak kira lah korang turun Madinah dulu ke atau turun Mekah, aku recommend korang pakai this STC. STC Mobile pada aku, it's yang terbaik lah. Internet okey, tak ada masalah. Cuma dekat sana diorang tak guna untuk call tau. Kalau korang nak call, WhatsApp tu nak call memang tak boleh. Susah lah. I recommend you untuk call. Let's say kalau kau dah sampai, kau nak update family members kau yang kau dah sampai, I recommend you to use IG ataupun Telegram untuk call ataupun buat video call. Sebab WhatsApp, tak silap aku, syarikat Arab Saudi ni dia macam ada block sikit lah. Kalau let's say korang nak juga, korang boleh guna VPN. You can download VPN. Nama VPN tu Melon, tak silap aku. Dia akan active for 1 hour. From there, korang boleh lah call using WhatsApp, apa semualah. Alright, so itu bab STC Mobile, which is ni. Okay, apabila korang dekat sana nanti, dekat sana nanti, before korang pergi kat Malaysia, korang boleh download apps Nusuk. Nusuk. Okay,
apps nusuk ni dia macam kita punya permit untuk nak pergi ke Khalafah Madinah, untuk kita pergi ke Raudah, untuk kita solat ke Raudah. Dia akan tengok permit from that nusuk. Okay, so after that kalau kita nak bertawaf pun kita perlukan nusuk ni, registration for nusuk, untuk kita nak buat tawaf as a permit. Tapi kalau korang ikut mutawif, dia akan tengok mutawif punya nusuk sahaja. Dia tak akan tengok kita punya dah, jemaah punya. Kalau let's say korang pergi personal, then only you need to show the nusuk permit yang during that particular time korang ada permit untuk buat tawaf, ataupun during that particular time korang ada permit untuk masuk ke dalam Raudah. Macam tu. Okay, so that nusuk tu korang boleh download daripada Malaysia juga, tak ada masalah. So korang register your punya passport number, your punya visa number and all, then you only can choose what other time slots that available during that particular time yang korang nak pergi sana. Okay, okay, next. Okay, sekarang ni kita akan masuk pula our next video. It's bila kita dah masuk and the hospitality from MAS. I'll see you in a bit. Okay. Okay, daripada segi perjalanan tu, Alhamdulillah perjalanan kita orang berjalan lancar. Cuma masa nak pergi tu turbulence kuat lah. Turbulence agak kuat. Cuaca tak berapa baik. And tapi since aku dah dekat TikTok hari tu, aku ada tanya seorang pilot ni, turbulence can cause crash or not. Dia kata tak boleh, dia takkan cause crash. Alhamdulillah, aku berpegang dengan kata-kata pilot tu, sebab aku takut bila especially kena awan and all. Cuma masa nak landing, part nak landing tu berjemaah muntah masing-masing. Bukan aku, but my husband nearly and adalah makcik-makcik yang duduk belakang tu. Sikit-sikit dengar wek, macam tu lah. Mungkin diorang tak biasa ataupun memang mabuk, memang pening. Tapi nak bandingkan AirAsia dengan MAS, turbulence AirAsia lagi teruk lah. Mungkin sebab MAS is a Airbus kan, besar. Dia tak berapa rasa sangat macam mana AirAsia rasa. Alhamdulillah, perjalanan adalah selama 8 jam setengah, 9 jam lah sampai sana. So masa tu kita bertolak pukul 10 pagi, pukul 2 petang waktu sana sampai. Maknanya kita tolak pagi,
siang sampai siang. Macam tu. Memang barai lah. Tapi Alhamdulillah semua perjalanan lancar. So kita tengoklah klip ni. Okay? Back, okay. Bagi yang dah pernah buat, saya tak kisah, pergi je lah. Pergilah uruskan sendiri. Sebab dia tahu dah jalan mana dia punya rahsia apa semua, nak jalan nak curi ke mana. Boleh nak kontak perempuan sebab dia jalan lain. Raudah perempuan dekat, raudah lelaki dia pintu lain. Dia akan lalu ke pintu dekat dengan Assalamualaikum. Hai guys. Okay, hari ni kita macam jauh sikit. Jauh sikit, 9 jam. Kita ada di Madinah. Alhamdulillah dah sampai. Baru sampai pun tadi? Barulah, tapi dah sampainya lama, tapi nak datang sini tu lambat. Ya. So kita tengah cari SIM card. What type of SIM card that is suitable for us. And then cari apa lagi ya? Gitu je lah. Jap. Okey. Korang dah tengok tadi kan klip yang ada tadi tu. Okey. Lepas kita orang pergi cari SIM card, kita orang check in. Masa tu kita orang tak dapat bilik lagi. Tak tahu kenapa. Ada technical issue ke apa masa tu kan. Sepatutnya kita duduk satu family tapi tak dapat. Bilik bercampur-campur dengan orang lain. Tapi Alhamdulillah kita orang, my mum, my dad usahakanlah adalah sedikit pertelingkahan antara, bukan mutawif, admin yang jaga bilik-bilik tu. Actually dekat Madinah ni dia macam ni tau. Kalau korang nampak package yang dia tak ada sebut nama hotel ataupun dia tulis atau setaraf dengannya, please expect hotel kau akan bertukar. Sebab sebelum kita orang pergi, kita orang dijanjikan dengan hotel lain. Masa nak pergi tu kata hotel lain, tapi final dapat hotel lain. Seperti kata alasan dia sebab penuh. Faham lah, sebab lagi pun masa kita orang pergi ni kan musim World Cup kan. So tak tahulah kalau ada orang-orang yang dekat World Cup tu datang buat umrah, pergi Madinah dulu ke, nak buat ibadah kat situ. I don't know lah kan. Tapi yang agak pihak tiram dapat menyelesaikanlah masalah ni. Ada yang sampai tengah malam tak dapat bilik. Itu yang kita orang penat daripada pukul 5 pagi kena ada dekat airport kan. So bila dah tak ada kat airport 5 pagi sampai pula nak dekat maghrib waktu sana, which is lebih daripada 24 jam. Lebih daripada 12 jam kau tak tidur. Nearly 24 jam kau tak tidur kan. Kau akan rasa macam cranky, marah, and makan pun tak seberapa, tak nak, perubahan cuaca lagi and all. So kalau di Madinah, kalau korang ikut mana-mana travel agency, please reconfirm whether there will be a changes or not on your hotel ataupun tidak. Sebab tak nak jadi macam kita orang. Aku patut dapat bilik berempat tapi dapat bilik bertiga on the first day tu. Bilik bertiga tapi masuk 4 orang. So kata ada 3 je. Takkanlah aku tak nak bagi orang tua tidur dulu kan. So aku bagi orang tua dulu. And aku request for tilam. Lama nak dekat pukul 12.30 malam baru dapat tilam. 3-4 kali request tak sampai-sampai. Bilik kecil kita orang terpaksa kena tolak. Tempat nak solat pun aku kena tarik tilam aku baru boleh solat. So my mum buatlah macam tu, doa lah, and then bagi complain, lodge a complaint dekat HQ diorang, mengatakan bilik macam ni
Tapi dapat bilik 3 orang. Toilet share dengan orang sebelah. Tapi masuk berempat. Anak saya tak ada tilam untuk tidur. So besok paginya tu Mutawif cakap, Mutawif ada orang check out kot, tak silap. Mutawif teruskan dapatkan kita orang bilik untuk 4 orang. Selesa, alhamdulillah selesa untuk 4 orang. And then dari situ kita kena confirm and be stern a bit dengan kita punya request. Kita bayar bukannya murah. Okay, kita bayar bukannya murah, faham? 7,000, 6,000 tu mungkin pada orang lain itu adalah setakat 6-7 ribu kan, padahal mungkin pada yang kita yang rakyat marhin ni benda tu adalah sangat mahal, 6 ke 7 ribu kan. Hasil titik peluh kita, berapa lama kita simpan and everything, betul? So bila kat sana, kalau let's say korang ada isu pasal bilik ke apa, korang bagi tahu je, korang cakap you have issue dengan bilik, I tak boleh macam ni, you have. Sebab kat sana kita kena selesa. Itu je aku boleh bagi tahu. Kat sana memang kita kena selesa. Pas kita dah beli SIM card, balik beli SIM card, dah register and everything, malam tu juga kita orang gagahkan diri untuk pergi ke Masjidil Haram. So Masjidil Haram pula, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. So yelah kan, perasaan mula-mula nampak Masjid Nabawi tu, kalau boleh, orang panggil apa, jaw drop kalau boleh aku punya mulut nak tenganga sampai lutut tu pun boleh lah. Sebab selalu kita nampak dekat YouTube, nampak kat TV, nampak kat mana-mana kan. Ini depan mata kita, kita langkah je dekat Masjid Nabawi tu, ada satu perasaan yang macam, ya Allah, betul ke aku dekat sini? Betul ke ya Allah? Aku tak tahu, aku tak dapat nak explain kat korang apa yang aku rasa sampai, entahlah aku rasa macam, ya Allah, biar betul ni macam ni kan. Betul ke aku dekat sini? Memang husband aku pun mengalami perasaan yang sama kan. Yelah, kita orang ni, kita orang tahu kita orang macam mana. So macam, terima kasih ya Allah sebab bagi kita orang peluang untuk menjejakkan kaki di Masjid Nabawi masa tu. So tak banyak klip sangat, kita orang just buat klip jalan-jalan macam tu saja. Sebab waktu solat takkanlah kita orang nak ambil buat record kan. Itu melampau lah tu, nak record waktu solat ke apa. Tak. Kalau kita just record waktu macam mana cakap waktu ziarah, waktu jalan-jalan, itu saja. Okay, we just off to the next clip, okay? Okay, pagi esoknya tu kami semua pergi ziarah. So kat sini, ni nama kedai Ahmad Albab. Kedai ni korang boleh rasa je apa je yang korang nak makan kat sini. Sebab ini mungkin probably kedai ni baik dengan syarikat Tiram Travel tu lah. So aku tengoklah lelaki aku tu dia makan, mengunyah kat situ. So kalau tengok kat sini banyak choice dia, and harga dia kurma kacang boleh tahan, murah jugalah berbanding kedai-kedai lain. So kat sinilah aku cakap yang ada buat courier service yang tunjuk good tu, itulah Ahmad Albab. Okay, so lepas tu kami semua pergi ke dataran masjid. Kau tengoklah betapa riangnya hatiku ini mengejar burung secara slow-mo, burung pun tak nak lari. Okay, off to next. Kita melakukan ziarah dalam Masjid Nabawi. Kita tawaf satu Masjid Nabawi ni. Kita tengok, kita belajar sejarah-sejarah yang ada. Kita dengar penjelasan daripada Mutawif and all lah. So kat sini time-time ni lah nak berangan-berangan, nak sweet-sweet kengkonon gitu. Nampak? Tu dia. So Mutawif jalan laju. Korang kat sini, korang kena banyakkan stamina lah untuk jalan. Sebab kat sini memang berjalan je lah kau. Itulah, berjalan, nak pergi masjid berjalan, nak pergi tu berjalan, nak tawaf ni pun berjalan. So kalau korang nampak kat sini kan, Mutawif tu dia akan explainkan satu-satu kat mana kita, mana perkuburan baki and macam mana jenazah lalu and all lah. So dekat sini juga kita pergi ke gate 309 tak silap aku. Kat sini adalah kedai-kedai sikit, and then scenery scene sangat cantik. Kau tengoklah lagi, konon-konon nak bersweet-sweet kan.
Tu tengok tu siapa pula yang berkopak tu, Mak Den tu. Mak Den, kau tengok lah berkopak-kopak dia. And dekat sini Masjid Nabawi ni, aku sarankan kau banyak-banyak kalau bersedekah, sebab ramai jemaah kemungkinan dia tak ada hotel, dia duduk situ je, duduk dekat masjid, dan kemungkinan ada yang lapar. InsyaAllah segala kebaikan yang kita buat kat sini akan dilipat gandakan lah kita punya ni. Kau tengoklah berapa ramai orang ni nak solat asar, lepas solat asar. Okey, selepas kita solat Jumaat, kita orang pergi ke pintu 336. So dekat pintu 336 ni kau cross the road, terus je sampai cross jalan besar, and then kau akan nampak ada kafe-kafe kecil dekat situ lah. So lepas solat Jumaat kita semua pergi sana untuk cari makan. Dekat sini banyak makanan, banyak choice makanan, tapi cumanya mahal lah. Bakso mangkuk kecil pun dah RM20. And then nanti kejap lagi dia tengok. Nanti sini kau tengoklah adik aku happy betul di jalan dekat sini. Ini adalah kafe yang aku cakap tu. Dia ada macam-macam makanan yang dia jual. Dekat sini yang famous dia aiskrim dia. Aku tengok ramai yang beratur kedai aiskrim, kedai bakso, tapi bakso dia tu it's not worth it lah. Like kecil, mangkuk kecil gila, macam mangkuk puding raja tu dalam RM20. So macam nak dekat RM30 satu bakso. Apa benda mahal sangat macam tu kan, yang tempat orang kan. Kat sini ada macam roti-roti, ada juga jual kurma, ada juga jual souvenir and all lah. And then sini cara diorang makan macam kau tak boleh nak chopkan meja untuk orang lain. Kalau dia nampak kosong tu dia masuk. Itu cara diorang. Keesokan harinya kami semua pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba ni terletak di luar Madinah, dan sini adalah salah satu tempat yang kita pergilah untuk buat lawatan dan ziarah. Kebetulan hari tu memang hari yang tepat kita pergi, sebab Nabi Muhammad SAW pergi pada setiap hari Sabtu. So kita pergi ni pada hari Sabtu. Alhamdulillah rezeki dapat pergi sama hari dengan Nabi. Di taman di ladang kurma yang terbesar di Arab. Mari. Okey, sebagaimana yang adik aku cakap tadi, kita berada di ladang kurma sekarang ni. Ladang kurma ni banyak sebenarnya dekat Madinah ni. Yang kita pergi sekarang ni adalah ladang kurma. Aku rasa ni bukan original daripada orang Arab, ini daripada orang Indonesia, sebab dari masuk sampai ke balik dia orang tak cakap Arab pun, dia cakap bahasa Indonesia sahaja. So kat sini terlampau banyak barang-barang, coklat-coklat, kurma-kurma, and kekacang-kekacang yang boleh dibelilah. Tapi ada yang murah kat sini, ada yang mahal. Kau tengoklah laki aku tu, ya Allah. Mengunyah ya kau joy kat situ. Yelah kan semua bondo boleh rasa situ kan. Tu yang best tompek ni. Mana yang tak sedap tak payahlah beli. Macam tu. So dekat sini aku kata tadi, ada yang mahal, ada yang murah. So kita ni sebagai kalau kita in a budget, please choose wisely lah apa yang kita nak beli. Okay? Bagi sepatah dua kata lah kalau untuk vlog. Okay, sekarang kita dekat ladang kurma. Sekarang dah ada pembaharuan tentang keadaan kawasan ni. Dah ada meja-meja makan, dah boleh makan. Menu utama dia bakso, dan second dia ni unta.
Enjoy yang unta RM10. Hijau-hijau sikit boleh dapat RM5. Pada esok subuh, aku dengan husband aku solat dekat Masjid Nabawi. Tapi kita orang tak solat kat dalam, kita orang solat kat luar dekat dataran dia tu. Sebab kita orang nak nampak view, and lagi satu sejuk and selesa lah. So inilah view yang aku cakap tu. So enjoy. Masa tengah-tengah duduk-duduk dekat dalam masjid tu, datang pula seekor makhluk Allah ni. Si hitam ni sangat manja, sangat ngada-ngada, sangat gedik. Selalunya oyen je berperangai macam ni kan. Ni dia. So dia ni bila kita orang tegur-tegur tak macam respon. Aku rasa dia ni tak faham bahasa Melayu kot. Mungkin dia ni kucing Arab, dia faham Arab lah. Tapi dia memang sangat playful lah. Dia menemankan kita kat sana. And then dapat terubat lah sikit rindu dekat anak-anak bulu kat rumah tu. So dah lepas kita beriktikad dalam masjid and all kan, kita orang rasa lapar, so we are heading for breakfast. Tapi masih kita tak tahu nak beli apa, so kita end up beli Starbucks as a coffee and sedikit like dia punya pastries lah. So we decided untuk jalan-jalan to explore Madinah pagi tu. Since kita ada masa lagi, kita pergi satu tempat ni. Dia kalau korang tengok kat bawah ni kan, kedai tu kedai RM2 tau semua. So malam tu kita orang dah pergi dah yang tu, cuma kita nak tahu apa yang ada dekat sebelah ni. So yang apa yang korang nampak ni, this is the other side of the, macam jalan besar lah kita lalu menyeberangi, dan kita nampak perkampungan Pakistan. Tapi dekat sini dia nampak macam bukan orang yang high end lah. Orang-orang rakyat-rakyat marhain, yang orang-orang susah yang berniaga buka-buka troli macam ni. Dan lepas tu dekat sini, kawasan ni banyak kedai roti canai. Roti canai dia boleh tahan sedap, and roti canai dia besar-besar kat sini. So kita orang singgah dekat satu kedai Pakistan ni. Harga dia boleh tahan murah lah, not bad. So we end up makan dengan mama semua dekat satu kedai Pakistan ni juga. And kat sini kita orang makan unta. So unta ada, ayam ada, daging ada. Makanan kat sini dia boleh lah ikut tekak Melayu sikit. Boleh lah masuk, tak ada masalah. Tak ada pun rasa masin ke apa. Kau tengoklah roti canai dia tu nampak besar macam mana kan. So kat sini aku rasa roti dia free, cuma kita beli lauk je.
And sini harga dia berpatutan sikit. Hari ni hari terakhir kami berada di Madinah, and masa ni segala perasaan bercampur aduk lah. Perasaan sedih, perasaan sebab, and kami berdoa agar dapat kembali balik ke Madinah untuk berziarah Rasulullah SAW. Sebab Madinah ni pada aku tempat yang sangat tenang. Aku pun tak tahu macam mana nak describe, tapi tempat dia sangat tenang. Yelah, sebab kita dekat dengan Rasulullah satu. Kalau kita let's say kita meninggal dekat sini kan, kita masa akhirat nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama Rasulullah. Kau tak rasa macam beruntung ke dapat bersama-sama Rasulullah masa akhirat nanti? Kan? So bila kita masa ni kan kita nak melambai selamat tinggal Rasulullah, masa ni lah aku rasa macam berjurai-jurai air mata aku jatuh. Aku doa biarlah kali ni bukan kali terakhir yang kita dapat kat sini. So selamat tinggal ya Rasulullah. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Perjalanan daripada Madinah ke Mekah mengambil masa 6 ke 7 jam. So apabila di dalam ihram, kami check in dulu dekat hotel, and then pukul 12 kami start untuk kita orang start buatlah tawaf. And alhamdulillah lepas selesai tawaf wajib, aku berpeluang dan aku and husband berpeluang untuk solat bertentangan dengan Hajarul Aswad. Ketika ni tak ramai sangat orang, and masa ni kita orang tak tahulah perasaan kita orang macam mana. Kita orang macam tak percaya yang Kaabah ada depan mata kita orang. So selepas kita dah buat tawaf wajib, kita akan ke sa'i. Okey, selalunya lepas kita dah buat tawaf atau apa, besok tu ada aktiviti bebas untuk kita rehat, sebab tawaf dan sa'i itu total is around 7 kilometers and ia sangat penat. So keesokan harinya kita ada lawatan ke Jabal Nur. Masa ni aku dah start demam, dah start batuk. Memang batuk tak berhenti sampai sakit dada macam tu kan. So aku cuma berehat dalam bas. It's just that my husband Eki je yang pergi ke kaki bukit itu untuk berdoa, InsyaAllah kepada siapa-siapa yang belum bertemu jodoh lagi, husband aku dah tolong doakan. So seterusnya kita juga pergi melawat ke orang panggil ni kota tenda, kota kemah. Sebab kat sini cuma digunakan setahun sekali masa waktu haji saja. Kat sini lah tempat-tempat orang-orang haji duduk di kota Mina, dekat-dekat area sinilah. Tak silap aku Mina ke, tapi orang panggil ni kota tenda. Okey, ni salah satu tips juga ni. Kalau korang tengok ini adalah live daripada Kaabah. Kalau korang rasa korang nak pergi tawaf, korang tengok dulu live ni, tengok orang penuh ke tak. So okey, ini adalah daripada hotel lobby aku. And ini adalah masa ni aku nak try jalan-jalan sebab 2 hari flat memang tak bangun. Memang tak bangun langsung sebab demam kan. So hari ketiga ni lah baru try nak tengok ada apa dekat area-area Mekah ni. Kami jalan dalam, ini adalah daripada hotel kita orang, iaitu kita orang tidur di Safwa Towers, Safwa Orchid. And then kat sini adalah dataran Masjidil Haram. Kalau korang tengok kat sini ramai orang berniaga, and kat sini korang kena hati-hati. Kalau nak bagi sedekah, make sure bagi dekat orang yang betul. Kalau tidak nanti korang akan diserbu.
Macam tu. So ini adalah keadaan dalam dataran. Masa ni orang tak berapa ramai. Tu sebab aku berani keluar. Sebab dengan keadaan aku, inilah jam tu yang famous, the big jam yang famous dekat Kota Mekah. So kita orang jalan, kita tengok apa ada dekat sini. And masa ni memang alhamdulillah tak ramai orang. Aku pun dah sihat sikit masa ni. And masa ni kita orang pun macam, wow, benda ni betul ke ada depan mata aku kan? Macam tu kita. Alhamdulillah masa ni my mum dapat solat dekat Hijr Ismail, and dia bagi aku footage ni. Aku harapkan apa yang dia doa semua dapat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa ni adalah waktu tengah hari. This is waktu tengah hari, keadaan dalam dataran Mekah. Masa ni aku dah tak boleh masuk dah lagi, sebab aku dah datang kotor kan. So alhamdulillah aku dapat buat yang wajib. Kemungkinan besar kalau ada rezeki lagi aku datang untuk kita all out buat kau punya untuk dapatkan umrah yang mabrur, insyaAllah. Okay, to be honest guys, aku tak tahu macam mana orang lain buat, which is they can even vlog bila diorang bertawaf. Sebab kalau nak ikutkan dekat sini memang terlampau ramai orang. And Mutawif pun dah pesan, jaga barang, jaga tu, jaga everything. Because even though this is tanah suci, anything can happen. So I don't know how I'm going to do this vlog, but we'll see how. I got some footage from my mum, some footage from my husband. Even though my Osmo, I pun tak ambil banyak sangat macam I ambil dekat Madinah, sebab Mekah ni terlampau ramai sangat orang. And then aku pun after macam mana, lepas tawaf wajib tu kan, alhamdulillah aku dapat sempurnakan tawaf, sa'i and everything. Lepas tu husband aku, my mum, my mum tak, husband aku demam yang teruk sampai kita orang tak boleh nak telan makan. Sampai kalau nak telan pun kan kena pejam mata, rasa macam ada pisau dekat leher ni, kat tekak, dengan batuk dia and macam-macam lah. Mungkin ni dugaan kan, dugaan both of us. Kita orang redha lah, kita orang redha. Kalau kita orang doa banyak-banyak juga, kita orang cakap kalau benda ni, kalau penyakit yang diturunkan ni adalah sebagai penghapus dosa, kami berdua redha kan. And then pasal makan, kalau kita dah sakit ni, makan pun tak rasa apa-apa. And ramai gila yang batuk, ramai, not only us, ramai yang batuk kering ni, tahu tak. And then kalau you see here, muka aku memang teruk gila, mengelupas. For 15 days I haven't worn any makeup at all, and this is my naked face. Mengelupas memang teruk sebab panas sejuk kan. And okay lah, I think that's all. After this I can't, sampai I tak boleh nak vlog ni until there's a timing. Tak silap aku, tawaf wada ni kita cuma sampai kita tak nampak Kaabah dah. Maknanya kalau nak ikutkan kata Mutawif tu, pantang larang tawaf wada ni, kalau boleh, ada setengah orang berpendapat bila dah tak nampak Kaabah, yes, you can proceed with the pantang larang. I mean like you can, macam dah tak payah dah ikut pantang larang tu. Tapi Mutawif tu nasihatkan kita kan kat sini kan ada tanah haram and then ada tanah halal. So bila kita dah ada kat tanah halal, baru kita boleh tak ikut pantang larang tu.
Macam tu. Okay. So guys, I don't know whether I'm going to see you in a plane or I'm going to see you in Malaysia or anything. Okay, I'll just keep you updated. InsyaAllah. Assalamualaikum.